رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Yang Arif Datuk Haji Abbas bin Nordin kerana sudi bersama-sama dengan Gemul Iman dalam kuliah maghrib hari ini bagi menyambung kitab Mengurus Harta Pusaka, insya-Allah. Yang saya kasihi sahabat takbiran Gemenul Iman yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para jemaah, sahabat-sahabat pencinta ilmu, pencinta Al-Quran yang sentiasa istiqamah berada di dalam halaqah ilmu. Syukur alhamdulillah. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada malam ini, baiklah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz. Untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Rabbana taqabbal minna bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya menyerahkan kepada Al-Fadhil Datuk. Falyatafaddal mashkura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Terima kasih kepada pengacara majlis yang saya hormati, barisan kepimpinan Gemenul Iman, para hadirin, hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah dapat kembali kita menyambung kuliah al-ahwal syakhsiyah kita. Kuliah muamalat kita yang khusus kepada yang di pengurusan harta pusaka ya. Malam ini kita sambung tajuk pada muka surat 56 iaitu waris yang kedua, waris kedua. Kita masih lagi dalam bab waris waris kepada si mati kita dah selesai waris-waris utama dan juga waris ganti dan malam ni kita masuk tajuk baru iaitu waris kedua muka surat 56 lah siapa yang ada buku lah, yang ada kitab Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Waris kedua. Waris kedua ialah waris yang lebih jauh tetapi masih boleh mewarisi pusaka sekiranya harta itu masih belum dapat dihabiskan oleh waris utama dan waris ganti dengan syarat-syarat tertentu Waris kedua terdiri daripada yang pertama waris sisi kepada si mati
Ya, dalam bahasa Arab dia hawashi, waris sisi kepada si mati, iaitu adik-beradik dan keturunannya, adik-beradik si mati lah, dan keturunannya seperti anak saudara dan seterusnya ke bawah. Kemudian yang kedua, waris sisi kepada bapa si mati, iaitu bapa saudara, mana adik-beradik bapa lah, kepada si mati dan keturunannya seperti sepupu dan seterusnya lah. Yang ketiga, waris sisi kepada datuk si mati sebelah bapa, iaitu datuk saudara dan keturunannya seperti anak datuk saudara dan seterusnya. Ini waris kedua. Kita tengok satu-satu lah, insya-Allah. Waris kedua tadi. Jadi waris kedua ini waris yang dah jauh lah maknanya. Jadi waris kedua ni dah jauh tapi masih ada peluang untuk mewarisi pusaka si mati. Jika waris-waris utama tak cukup ataupun tak ramai, tak lengkap lah. Waris utama ibu bapa kepada si mati, ibu, bapa, isteri atau suami, anak lelaki, anak perempuan. Ini 5 waris utama. Ibu, bapa, pasangan si mati, sama suami atau isteri, anak lelaki atau anak perempuan. Itu waris utama. Waris utama ni kita dah faham dah, tak akan terkeluar lah. Maknanya mereka akan mewarisi pusaka. Kemudian kita dah belajar waris ganti. Waris ganti. Itu yang menggantikan waris utama jika waris utama meninggal terlebih dahulu. Contoh anak lelaki atau anak perempuan, kan? Anak lelaki mati dahulu, cucu daripada anak lelaki itu adalah pewaris. Tetapi jika anak perempuan mati dahulu, cucu daripada anak perempuan itu bukan waris. Dia dipanggil zawil arham. Ini kita dah belajar dah dalam kuliah yang lepas. Saya sebut sebagai ulang kaji. Sebab bab faraid ni memang apa sikit lah. Biasa cepat lupa. Itu contoh waris ganti lah. Maknanya menggantikan. Macam cucu tadi menggantikan bapa dia. Kan? Itu waris ganti. Dan malam ni waris kedua yang kita panggil juga waris sisi. Yang pertama waris sisi ini iaitu adik-beradik si mati. Adik-beradik si mati. Katalah Ahmad. Ahmad meninggal dunia. Ahmad meninggal dunia, ada adik-beradik dia. 3 orang. 2 orang, seorang lelaki, 2 orang perempuan. Contohnya kan. Dan Ahmad ini tak berkahwin. Contohnya dia bujang. Bila dia bujang, waris yang tinggal ialah siapa? Kalau mak bapak dia masih hidup, itu waris utama lah. Bila dia tak kahwin, maknanya ibu bapa sahaja waris utama dia. Macam berita semalam, berita hari ni, berita semalam lah. Pelajar UiTM, 3 orang yang meninggal tu, dilanggar tu kan. Semua bujang lagi, semua masih belajar lagi. Umur 20 tahun semua kan. Masih menuntut di UiTM Dungun Terengganu. Jadi bila arwah ni meninggal, dia masih bujang. Yang hidup siapa? Ibu dan bapa dia. Ibu dan bapa dia. Jika anak-anak ini, walaupun dia masih menuntut, dia ada harta, ada harta yang bernilai lah. Harta ni bukan duit saja, bukan emas sahaja, termasuk juga sekalian baju yang dia ada tu semuanya jadi pusaka. Janji dia ada nilai, kecuali baju yang dah koyak rabak lah, tak ada nilai lah.
termasuklah kasut dia yang masih berharga, ya. Apa lagi, jam tangan milik dia, ya, semua tu harta pusaka. Jadi siapa waris dia? Jadi waris dia tinggal mak bapak dia, waris utama. Mak bila dia tak berkahwin, tak ada anak, ya, ketika itu yang pertama mak dan bapak ni dapat 1/6 daripada harta pusaka dia. Baki dia akan pergi kepada siapa? Waris sisi dia lah. Siapa sisi dia? Adik-beradik dia lah, ya. Katalah dia ada beradik, seorang lelaki, 2 orang perempuan, ya. Jadi adik-beradik bila lelaki dan perempuan dia jadi asabah. Apa maksud asabah? Dia akan menghabisi baki tadi, ya. Mak dapat 1/6, bapa dapat 1/6, baki tu dapat kepada adik-beradik dia lah, ya, adik-beradik dia. 4/6 dibahagikan kepada adik-beradik dia, ya. Itu contohlah, contoh ringkas, contoh mudah lah, ya. Waris sisi yang pertama iaitu adik-beradik si mati, ya. Dan keturunannya seperti anak saudara, ya. Jika kakak arwah tadi ni kan, pelajar tadi ni, kakak atau abang ni dah berkahwin, ya. Ada anak, ya. Itu pun masuk dalam kategori waris. Cuma bila adik-beradik arwah tadi ni, ya, yang dah kahwin tu ada anak tu, maksudnya anak saudara kepada arwah lah kan, ya. Cuma anak saudara arwah tadi masih terdinding lah. Walaupun dia masuk kategori waris, dia terdinding dengan sebab adik-beradik arwah ni masih hidup, ya. Allah. Allahu Akbar. Okey, kita sambung. Yang kedua, tadi tu yang pertama adik-beradik si mati, ya, waris sisi. Waris sisi yang kedua iaitu bapa si mati, ya, waris sisi kepada bapa si mati, iaitu bapa saudara lah, ya. Arwah tadi. Katalah arwah tadi ni tak ada adik-beradik, ya. Dia anak tunggal, contoh saja, ya. Tapi adik-beradik bapa dia ada. Maka adik-beradik bapa tadi pun dikira waris juga, ya. Jadi dalam kita tengok dalam buku ni, yang pertama dikira adik-beradik. Ini waris sisi yang paling hampir lah, adik-beradik lah. Bila harta pusaka ni tak habis, bila bagi dengan adik-beradik tadi ni, akan pergi pula kepada waris sisi kepada bapa si mati ni, adik-beradik bapa, ya. Itu tengoklah bahagian dia, ya. Macam mana, ya. Jika tak habislah, ya. Jadi adik-beradik bapa ni maknanya bapa saudara lah, ya. Bapa saudara, waris sisi kepada bapa si mati, bapa saudara dan keturunannya seperti sepupu dan sebagainya lah, ya. Bapa saudara. Yang ketiga, waris sisi kepada datuk. Tak habis lagi pusaka tadi ni, naik pula ke atas lagi. Kita tengok, ya. Dia naik ke atas, ya. Adik-adik beradik dan keturunannya ke bawah. Bapa yang kedua, bapa saudara dan keturunannya ke bawah. Kemudian datuk saudara, ya. Datuk kepada datuk si mati, ya. Bapa kepada bapa tadi ni, ya. Datuk si mati, adik-beradik, mana adik-beradik datuk si mati lah, ya. Datuk si mati ni mungkin dah meninggal dunia, tetapi adik-beradik dia, ya, datuk saudara sebelah bapa ni lah, ya. Itu adalah waris, ya. Termasuk keturunannya seperti anak saudara kepada datuk saudara tadi, ya. Jadi siapa yang ada buku, kita tengok gambar rajah 26 itu, ya, gambar rajah yang di bawah muka surat 56 itu. Kita tengok yang dihitamkan besar tu si mati lah, ya. Mana dalam nak menunjukkan waris tadi ni, siapa waris si mati, waris sisi tadi. Kita tengok yang paling hampir tu siapa dia? Saudara seibu, SIBP. Apa maksud SIBP? Saudara seibu sebapa
perempuan, ya, adik-beradik seibu sebapa perempuan. Itu adalah waris, ya. Anak dia bukan waris, ya. Kemudian SIBL, saudara seibu sebapa L lelaki, adik-beradik lelaki kepada si mati. Anak dia waris. Anak saudara lelaki waris, cucu saudara lelaki waris, ya. Kemudian pergi lagi ke kiri. Saudara sebapa perempuan, adik-beradik sebapa lah, ya, mak lain, ya. Satu bapa, mak lain yang perempuan. Itu adalah waris. Anak dia bukan waris. Tu tengok dihitamkan bawah, ya. Siapa yang ada gambar rajah mudah tengoklah, ya. Kemudian ke kiri lagi gambar rajah tu, SBL, saudara sebapa lelaki. Saudara sebapa lelaki adalah waris. Anak dia, anak saudara lelaki, waris. Cucu sebapa, mana sebapa lain ibu, yang lelaki, ya. Anak dia juga waris, anak saudara lelaki, cucu saudara lelaki yang sebapa tadi pun waris juga, ya. Waris juga. Kemudian ke kiri lagi SIP. Apa maksud SIP? Saudara seibu perempuan. Maknanya satu mak lain bapa, ya. Adik-beradik satu mak kepada si mati, lain bapa pun waris juga, ya. Yang bawah dia anak kepada saudara seibu perempuan tadi ni. Saudara seibu yang perempuan tadi, anak dia tak dapat, ya. Anak dia bukan waris. Dan yang hujung sekali saudara SIL, saudara seibu lelaki. Jadi saudara seibu lelaki, adik-beradik dengan arwah tadi ni seibu, bapa lain, ya. Yang lelaki pun waris juga, ya. Tetapi anak dia bukan waris, ya. Jadi kalau kita tengok gambar rajah ni, semua adik-beradik si mati ni dikira pusaka, pewaris, adalah pewaris. Cuma anak masing-masing ni ada yang waris, ada yang bukan waris, ya. Anak saudara seibu sebapa perempuan bukan waris. Kita tengok gambar rajah tadi tu kan, ya. Anak saudara seibu sebapa lelaki, yang lelaki, anak saudara lelaki daripada saudara seibu sebapa lelaki tadi, waris. Cucu saudara lelaki pun waris juga, ya. Jadi adik-beradik ni tang mana pun maknanya dia pewaris lah. Sama ada seibu sebapa ataupun sebapa ataupun seibu, ya. Semua adik-beradik ni adalah waris, ya. Puan Anisah dah angkat tangan, ya. Sila kalau nak tanya. Soalan saya dalam chat tu, Ya. kalau macam yang SIBL tu dengan SBL dah mati, dah meninggal dulu. So yang anak dan cucu lelaki tu dapat ke tak? Tak dapat. Kalau yang adik-beradik ni dah mati dulu, maknanya dia dah terdinding lah. Dah patah titi dekat situ. Tu dia panggil dalam istilah faraid, patah titi. Ya. Yang patah titi ni, yang mana kita tengok dekat situ, ya. Yang mana tadi? Yang puan tanya yang mana, ya? Contoh kalau tadi kan yang seibu sebapa lelaki dia dah meninggal, tapi dia ada anak anak lelaki macam yang ASL tu. Ya, yang putih, yang gambar putih yang di bawah ni. Dan cucu saudara lelaki, yang tu dia dapat tak? Dia patah titi dekat situ, dia boleh dapat dengan syarat. Maknanya siapa yang ada buku tengok, ya. SIBL, saudara seibu sebapa lelaki. Anak dia pewaris juga. Cucu dia pun pewaris juga kat situ kan. Jadi kalau saudara seibu sebapa lelaki ni meninggal terlebih dahulu, jadi dah patah titi dekat situ. Bila patah titi tak dapat, ya. Dia tak dapat jika
Jika saudara seibu sebapa perempuan tu hidup, saudara sebapa perempuan saudara sebapa perempuan hidup, saudara sebapa lelaki hidup. Dia kalau yang adik-beradik yang lain tu ada lelaki, ada perempuan hidup, dia tak dapat lah. Dia ada keadaan-keadaan tertentu sahaja yang dia dapat. Jika contohnya tadi adik-beradik ni semua dah mati dulu. Adik-beradik kepada si mati ni semua dah mati dulu. Adik-beradik seibu sebapa mati dah. Sebapa pun dah mati, adik-beradik seibu pun dah mati. Dia turun ke bawah tu, level nombor 2 tu. Jadi anak saudara yang boleh dapat di sini, anak saudara lelaki daripada saudara seibu sebapa tadi yang lelaki, dan juga anak saudara lelaki daripada saudara sebapa lelaki. Tengok yang putih tu. Ni andaian saja ya. Andaian saja, maknanya bila adik-beradik kepada si mati tadi habis dah meninggal semua, dia turun dia kepada level nombor 2 tu. Okey, boleh nampak ya? Nampak dia seolah-olah jadi waris ganti lah pula kepada bapa dia yang dah meninggal tu. Dia begitulah ya. Dia begitu. Okey. Sebab kemungkinan ada juga kes ni berlaku kalau yang mati serentak. Ya, kan? betul. Kalau mati yang meninggal ramai-ramai macam tu kan? Betul. Ya. Dah nampak dah kot ya. Bila saya sebut dia dah nampak dah kan? Okey. Okey, ada soalan lain ke dalam chat ni? Sekejap ya. Ni Muhammad Yusof ni ya. Ada daripada Ya, Kuala Embun tu. Sekejap, saya tengok daripada atas. Tujuk Adisah tadi dah ni ya, dah tanya tadi kan. Kemudian banyak juga pewaris ya, memang banyak lah. Arwah kalau arwah pelajar tu beli motor, duit muka sendiri bayar, tapi bulanan ayah yang bayar, kira harta pusaka juga ke? Yang bahagian dia tu kira pusaka ya, yang Muhammad Yusof tanya ni ya. Jadi kalau mana pelajar tadi tu dia guna duit dia kan, beli motor ya. Tapi ansuran bulanan bapa dia yang bayar kan. Yang dikira kata motor tu harga value sekarang 3,000 2,000 lah contoh kan. Value motor. Arwah ni dah keluar duit dia 1,000 untuk duit muka. Jadi value 2,000. Mana nilai motor tu 1,000, arwah ni punya 1,000 lagi. Kalau dah langsai lah bapak dia yang bayar, bapak dia punya lah ya. So yang kira bahagian dia sahaja ya. Sebab itu bila arwah ni meninggal, kalau dia ada hutang, kena tolak hutang-hutang dia dululah ya. Sama juga macam si mati yang lain ya. Wallahu a'lam. Okey. Kes tu kalau macam arwah tu motor tu masih berhutang dengan bank, maksudnya waris dia, bapak dia kena settlekan dululah. Kalau tidak memang hak milik tu bank punya hak milik lah kan? Hak milik bersama lah tu. Setakat bank dia pun akan tolak lah setakat mana kita dah bayar kan. Dia begitulah. Itu sebab tu nak ditentukan yang mana milkut tam. Kalau ada hutang bank lagi, kalau nak langsaikan arwah ni punya setakat yang ni lah, yang dia bayar sajalah ya. Yang lagi yang lain tu milik waris yang settlekan lah. Kalau bapak dia yang settlekan bayar bank tu, bapak dia punya lah ya. Begitu. Okey. Ada soalan lain ke? Okey. Kalau tak ada soalan saya sambung ya. Muka surat 57. Surat 57 tu yang di atas tu yang menceritakan gambar rajah 26 tu lah ya. Tak payah saya ulas lagi lah kot ya. Kemudian contoh waris kedua mewarisi bersama waris utama dan waris ganti. Ini dia punya simulasi dia lah ya. Dalam gambar rajah 27, tak apa kita baca dulu. Sekiranya si mati meninggalkan seorang isteri ya, seorang cucu perempuan daripada anak lelaki dan seorang
seorang saudara seibu sebapa lelaki, itu waris apa tadi, waris sisi tadi, ya. Isteri sebagai waris utama mewarisi pusaka sebanyak 1/8 sebab ada anak tadi kan, ya. Seorang cucu perempuan sebagai waris ganti, anak tak ada tapi cucu tadi ada, ya. Sebagai waris ganti dia mengambil tempat anak tadi tu, ya. Mewarisi 1/2 bahagian, ya. Cucu perempuan mengambil tempat anak perempuan, ya. Oleh kerana masih ada baki 3/8 bahagian, saudara seibu lelaki sebagai waris kedua mewarisi secara asabah. Ini yang saya sebut tadi, yang saya sebut dululah, ya. Waris lelaki ni dia kod mana pun dia memang untung lah, ya. Sama ada dia termasuk dalam waris utama atau waris ganti, kod mana pun akhirnya dia akan pergi jadi asabah lah, ya. Asabah maknanya kalau waris perempuan, kalau dia tak bersama dengan asabah dengan waris perempuan, dia seorang-seorang tu sendiri pun dah jadi asabah dah, maknanya menghabisi, ya, baki pusaka tu. Ini contoh simulasi lah yang disebut tadi ni. Maknanya percampuran waris utama dan waris ganti dalam gambar rajah 27 tu. Ya, kalau baca tu macam pening sikit. Tengok gambar rajah 27 tu mudah kita faham. Ya, tengok gambar rajah. Tengok gambar rajah, si mati ada seorang isteri, kan? Anak dia mati dulu. Ni macam yang ditanya oleh Puan Anisah tadilah, ya. Anak dia mati dulu, ya. Tadi saudara, silap, tadi saudara mati dulu, bukan. Bukan, lain, kes lain. Si mati tadi ada isteri tetapi anak dia dah meninggal dahulu, tetapi ada cucu perempuan, ya. Cucu perempuan daripada anak lelaki, ya. Jadi cucu perempuan mengambil tempat anak, seolah-olah dia jadi anak perempuan. Bila anak perempuan dia seorang, dia dapat 1/2. Cucu perempuan tadi. Kalau cucu perempuan tadi 2 orang, dia akan berkongsi 2/3. Nampak, tengok gambar rajah tu saja, ya. Isteri dapat berapa? Isteri dapat 1/6 disebut, 1/8 tadi kan. Sebab apa? Sebab ada cucu tadi ni. Cucu tadi mengambil tempat anak. Seolah-olah anak lah. Jadi bila ada anak ataupun cucu, ya, isteri dapat 1/8. Kalau tak ada cucu perempuan ni, isteri dapat 1/4, ya. Okey. Nampak di situ kan? Jadi tengok gambar rajah tu, isteri dapat 1/8, cucu perempuan mengambil tempat anak, dia dapat setengah, baki pergi kepada SIBL ni, saudara seibu sebapa lelaki, dia asabah, dia menghabisi baki lah, ya. Jadi dia dapat berapa tu? Setengah, maknanya 4/8 lah, kan. Cucu perempuan dapat 4/8, isteri dapat 1/8, jadi baki 3/8 dapat kepada adik-beradik lelaki si mati yang seibu sebapa tadi ni, ya. Boleh nampak, ya? Mudah kalau tengok gambar rajah tu, mudah kita faham, ya. Cuma rugi yang tak ada buku lah, ya. Yang tak ada buku memang payah sikit nak gambaran tu tak nampak, ya. Okey. Ada soalan sekat ni sebelum kita pindah muka surat 58? Tak ada soalan, ya. Saya tengok chat room kalau ada. Tak ada. Okey, kita pindah muka surat 58. Keturunan sisi kepada bapa dan datuk si mati. Tengok gambar rajah, ya. Tengok gambar rajah, ya. Tengok si mati, ya. Ni waris yang ke atas lah, ya. Bapa mati dulu, datuk mati dulu, ya. Tengok bapa dulu lah.
bapa kepada si mati tu. Jadi bila bapa kepada si mati dah mati dulu, adik-beradik bapa tu juga adalah waris. BSSIB, bapa saudara seibu sebapa. Maknanya adik-beradik kandung bapa ni. Ya, seibu sebapa. Kemudian ke kanan, bapa saudara sebapa. Ya. Satu bapa. Maknanya adik-beradik kepada bapa tadi, satu bapa lain mak. Dia pun waris juga. Kemudian ke kanan yang hitam tu, bapa saudara seibu. Ya. Bapa saudara seibu dihitamkan sebab apa? Ya. Tidak mewarisi lah tu. Ya. Bapa saudara seibu tidak mewarisi. Dia bukan waris. Ya. Jadi kalau waris sisi sebelah bapa ni, maknanya bapa saudara seibu sebapa dengan bapa saudara sebapa sahaja yang waris bersama anak dia. Ya, mana sepupu lelaki warislah daripada seibu sebapa dengan sepupu lelaki yang sebapa tadi. Ya. Bapa saudara seibu bukan waris. Ya, boleh nampak jelas ya. Siapa yang ada buku boleh nampak dengan jelas lah. Ya. Kita tengok di atas sekali. Datuk pula. Tengok. Jadi datuk dengan bapa ni lebih kurang samalah dia punya kedudukannya. Ya, datuk saudara, adik beradik, bapa kepada bapa si mati tadi, datuk ya. Seibu sebapa adalah waris. Datuk saudara sebapa pun waris. Datuk saudara seibu bukan waris. Ya. Jadi dia kalau belajar depan-depan ni senang sikit saya nak conteng. Kalau di papan putih atau papan hitam boleh kita nampak dengan lebih jelas. Tapi siapa yang ada buku ni pun saya ingat mudah faham lah. Ya. Jadi mudah kita faham, maknanya bila melibatkan waris sisi, bapa atau datuk, yang seibu sebapa dan yang sebapa adalah waris. Yang seibu bukan waris. Kita faham kod tu dulu. Ya. Faham kod tu dulu. Yang waris tadi, ya, seibu sebapa dan sebapa, anak-anak dia pun waris juga. Ya. Ya, anak dia pun waris juga. Yang lelaki, ya, yang lelaki, ya, yang perempuan bukan, ya. Maknanya sepupu lelaki waris, ya, daripada bapa saudara seibu sebapa tadi dia. Ya, sepupu lelaki daripada bapa saudara sebapa pun waris juga. Yang perempuan bukan, ya. Jadi ini contoh yang diberi dalam gambar rajah 28. Kalau ada soalan, ya. Macam malam ni macam tak berapa rancak lah. Ya. Mungkin dah banyak soalan-soalan sebelum ni dah ditanya agaknya lah. Dia ada soalan Muhammad Yusuf ni, Cik Muhammad Yusuf ni. Semua pakaian arwah sebelum nak disedekahkan kena tanya waris, iaitu anak-anak termasuk duit syiring yang arwah tinggalkan. Jadi kena dengar baik-baik, ya. Semua milik arwah yang ada nilai adalah pusaka. Bila pusaka kena kira ikut pusaka, bahagi ikut pusaka. Semua milik arwah, tak kira lah apa milik arwah yang dia ada. Termasuklah buku-buku dia, ya, pen dia yang ada nilai lah, ya. Sebagus pen hari ni mahal kan, ya. Apa lagi yang disebut sini pakaian, ya. Semua sekarang ni anak-anak kita ni pakaian dia, baju dia boleh tahan kan. Macam saya dulu beli pasar malam je kan, ya. Jual longgok je. Anak-anak sekarang ni tak mau jual longgok ni. Ya, standard. Itu maknanya ada nilai di situ, kecuali yang dah koyak, ya, yang buku yang dah rosak, yang dah kira
maknanya tak ada nilai lah ataupun nilai dia terlalu kecil, itu bolehlah dimaafkan, ya. Jadi kalau nak disedekah, mesti dapat persetujuan semua waris. Baru boleh. Baru boleh. Duit shilling yang arwah tinggalkan, itu lagilah bernilai kan. Walaupun 5 sen kan, duit shilling. Ada nilai. Itu pun dikira sebagai pusaka juga. Kalau anak-anak bagi tahu mama, kalau anak-anak bagi tahu mama, ambillah waris tu anak-anak lah ya Ustaz, ya. Semua waris nak kena tanya semua waris, ya. Sebab waris-waris ni ada hak ataupun bahagian masing-masing kepada pusaka milik arwah tu. Peninggalan pusaka milik arwah tu, semua waris ada hak. Jadi kalau nak disedekah, dulu ni saya akuilah, dulu kita kurang kesedaran ni. Sekarang ni bila ilmu faraid ni dah diajarkan merata-rata tempat, barulah orang kita perasan bahawa selama ni amalan kita kadang-kadang bila arwah ni meninggal, kita main bagi-bagi je, bagi-bagi je kain pelekat dia, baju-baju dia sebagainya. Sedangkan waris-waris tak tahu yang lain tu setuju ke tak setuju kan. Ni termasuklah dengan laptop yang dibeli menggunakan duit PTN yang belum habis dibayar. Okey. Laptop ni dia sama macam tadi juga, macam barang hutang tadi jugalah. Kalau guna duit PTN, maknanya dinilai yang dah berapa lama yang dia ni lah, mana bahagian dia tu, ya. Kalau kata-kata laptop tu harga 3,000 kan, nilai milik dia tu mungkin 500 lah yang dia dah bayar, contohlah, ya. Sebab tak habis bayar lagi kan. Duit PTN ni belum bayar pun lagi. Kalau belum bayar maknanya macam mana nak kira tu, ya. Tengok polisi lah, kalau sama ada boleh dipulangkan, kalau tak boleh dipulangkan, ataupun jika kata polisi yang PTN ni, saya tak tahu apa polisi PTN ni, bila meninggal pelajar ni adakah dihapus kira ataupun tidak, ya. Kalau dalam apa ni, macam kita beli rumah lah kan, ya. Macam saya beli rumah, ya. Sekarang ni ada polisi apa ni, takaful, MRTA ke apa benda tu kan, maknanya jika saya meninggal dalam tempoh ni belum langsai lagi tadi ni, takaful tu akan cover, ya. Jadi saya tak ada hutang, maknanya rumah tu dikira langsai terus lah. Kalau komputer ni pun sama konsepnya begitu, PTN ni maknanya komputer tu milik arwah lah, ya. Dia jadi pusaka arwah lah, jadi pusaka arwah, ya. Jadi kena dibahagikan nilai dia tu lah, ya. Kalau kata komputer tu nak diberi kepada adik dia, kena dapat persetujuan semua waris lah, ya. Adik dia yang lain boleh guna dan sebagainya. Kita dapatkanlah persetujuan semua waris. Boleh, tak ada masalah, ya. Janji semua waris bersetuju. Saya harap dah menjawab lah, insyaAllah, ya. Ada soalan lain ke? Datuk, saya nak tanya. Ya. Kalau kita rujuk apa yang Rajah 28 tu, yang itu yang mati, lepas tu dia bapa dan datuk ke atas kan. Tapi kalau dia ada ibu dia macam mana? Ibu ada tak nenek dia pun akan dapat juga? Kalau hitam tu maknanya tak dapat tu Ya, betul. Yang hitam tak dapat lah. Okey. Kalau sebelah ibu dia macam dia mati ada emak lagi. Macam saya merujuk juga macam Rajah 15. Kalau kita tengok 50 tu mati, lepas tu ibu, nenek dapat je yang ada dari Al-Haram tu. Rajah 15. Sekejap saya tengok. Rajah 50. Okey, betul. Okey, Rajah 15 ya. Ini yang direct memang dapat lah, ibu dengan nenek dapat.
tetapi adik-beradik ibu tak dapat. Adik-beradik nenek tak dapat. Dia bukan, dia tak dikira sebagai waris sisi. Sebab itu Faham. tak ada ya. Cuba tengok balik pada rajah adik 28 tu. Adik-beradik kepada ibu bukan waris. Adik-beradik kepada nenek bukan waris. Ya, dia begitu. Jadi kalau kita tengok maknanya falsafah pusaka ni yang melebihkan lelaki lah, sebab lelaki ni yang banyak menanggung menanggung nafkah waris-waris dia. Seolah begitulah. Dia punya khulasah dia. Ya. Okey, boleh ya? Datuk, tadi saya ada dengar dalam satu ada seorang asatizah ni lah. Dia ada cakap, dia kata kalau macam anak perempuan yang jaga mak dia apa semua, kan perempuan dapat sedikit kan? Tapi dia kata dia boleh tuntut dulu kos-kos penjagaan mak dia tu, arwah mak dia ke siapa bapak dia ke, kepada adik-beradik lelaki dia sebelum diagihkan pusaka. Itu tak betul? Dari segi undang-undangnya memang boleh. Ya, dari segi sebab yang menjaga ibu bapa ni keutamaan adalah anak lelaki, ya. Anak lelaki, ya. Tetapi dalam konteks kita ambil kira juga uruf pada hari ni. Apa maksud uruf? Maksudnya adat setempat, ya. Adat setempat hari ni tak kira dah, ya. Adik-beradik, anak lelaki ke anak perempuan ke sama-sama menjaga ibu kan, yang dah tua, yang dah sakit, ya. Cuma keutamaan sepatutnya kepada anak lelaki lah, ya. Jadi segi undang-undangnya kalau dia nak pahala di akhirat, dia tak tuntut lah, ya. Ikhlas nak menjaga ibu bapa yang sakit ni. Kalau kata adik-beradik yang lain tu berkira, dia pun nak berkira juga, boleh tuntut, tak ada masalah. Ya. Cumanya jadi nampak pelik lah kalau dari segi apa ni, masyarakat memandang tu nampak pelik lah. Menuntut, sebab nak menuntut upah jaga ibu sendiri, bapa sendiri. Jadi nampak pelik, ya, nampak pelik lah. Ya. Tetapi boleh dari segi undang-undangnya boleh, cuma dari segi moralnya nampak tak apa kena lah. Itulah jawab yang saya boleh jawab. Wallahu a'lam. Ya? Tapi real case Datuk, saya ialah ada saudara saya lah. Abang dia bekerja, dia memang tak boleh nak jaga mak dia, tapi dia bagi upah kepada kakak dia yang memang dah tua, yang dah bersara lah, untuk jaga mak dia. Tiap-tiap bulan dia bagi kakak dia macam berapa, 1,000, 2,000, yang tu memang that is real case lah, macam saya punya family juga sendiri macam tu. Itu memang boleh. Itu biasa, itu saya sebut tadi, uruf tu, amalan setempat. Bila amalan kita ni, kadang betul lah tu. Bila adik-beradik lain yang tak dapat jaga mak ni, biasanya mereka menyumbang duit ringgit, ya, ataupun bila balik tengok mak tu bawa beras, bawa minyak, macam-macam kan, bawa makanan, ya, belikan pampers, ya, dan sebagainya. Itu amalan yang kita dah diterima baik dah dalam masyarakat. Maknanya kalau itulah kesepakatan adik-beradik, alhamdulillah, tak ada masalah pada saya lah, ya. Yang pentingnya maknanya itu adik-beradik ni berunding lah, ya. Ialah sebab hari ni maklum sajalah, ya, semua orang bekerja. Mungkin ada kak cik ni tak bekerja kan, ya, kak cik ni suri rumah, yang adik-beradik lain semua bekerja, ya. Jadi adik-beradik mesyuarat, kak cik tolonglah jaga mak ni, kami bolehlah, ya, berziarah, ya, gili-gili ziarah dan bagi sumbangan, ya, bagi duit, ya, belikan makanan, kos rawatan dan macam-macam lagi. Itu pada saya
jika diterima baik, pada saya memang diterima baiklah dalam amalan masyarakat kita pada hari ini. Yang tak patutnya ada yang langsung tak peduli ni. Jenguk pun tak mau kan. Ini walaiyazubillah lah, anak derhaka lah. Ya. Mak sakit terlantar, dibiarkan adik kakak sulung ke ataupun siapa-siapa lah adik-beradik ni jaga ya. Dia sibuk dengan kerja, sibuk dengan urusan dia, tak langsung tak menjenguk. Dah lah tak jenguk, duit pun tak bagi ni, langsung tak patut lah ya. Walaiyazubillah ya. Okey, saya rasa dah menjawab lah kot ya. Sorry Datuk, yang Datuk cakap tadi tu, yang itu okey, yang dah diterima oleh masyarakat. Yang saya dengar tadi tu, dari segi tuntutan, contohlah dia kena bayar bil hospital, mak dia dah meninggal apa semua, bil-bil hospital kena pakai duit dia sendiri, dia yang dahulukan semua, yang lain tak ambil kisah. Sedangkan harta pusaka mak dia ni banyak. Dan dia sebenarnya tadi yang Ustaz Abu Zaki ni, dia cakap, dia kata boleh tuntut dengan abang dia berapa kos-kos rawatan arwah mak dia yang dia guna duit dia sendiri, yang duit kakak yang perempuan ni, boleh tolak dulu semua harta pusaka tu selepas ditolak hutang-hutang arwah. Betul macam tu ya tu Itu saya sebut tadi, boleh. Dari segi undang-undangnya boleh. Ya? Saya sependapat lah tu. Cuma nak ditolak daripada harta pusaka arwah tu, saya mungkin reserve lah jawapan. Setuju tak setuju, saya reserve lah jawapan. Sebab kos ni kos menjaga, kos menjaga ibu tu. Kos menjaga ibu ni tak masuk dalam kos kematian, mengurus jenazah dan sebagainya. Dalam bab nafkah, ini dalam bab nafkah. Dalam hukum syarak kita panggil nafkah ni ada dua. Ada dua bahagian, iaitu anak dan ke bawah, anak, cucu dan ke bawah. Kemudian bapa dan ke atas, bapa dan ke atas. Kemudian ada satu lagi dipanggil nafaqatul aqarib, kaum kerabat. Ada banyak bab nafkah ni. Apa maksudnya? Maksudnya bila bapa ni dah tua, wajib anak-anak ni beri nafkah. Kalau bapa ni tak mampu bekerja, tak ada pendapatan, wajib pula anak-anak ni menanggung bapa ni. Bukan bapa saja wajib menanggung nafkah anak. Dia ke bawah dan ke atas ada kewajipan hukum syarak. Boleh buka kitab fiqh dalam bab nafkah ini. Jadi kos dalam bab menjaga bapa mak yang dah tua sakit ni, ini termasuk tanggungjawab anak-anak. Jadi sebab tu saya tak bersetuju. Pada pandangan peribadi saya kurang bersetujulah kalau nak tolak daripada harta pusaka arwah ni. Tak kena lah pada saya. Yang sepatutnya dituntut daripada adik-beradik yang lain ni. Itu saya setujulah. Sebab sama-sama sepatutnya bertanggungjawab menjaga, memberi nafkah kepada ibu bapa yang sedang sakit dan uzur yang telah tua. Wallahu a'lam, itulah yang saya boleh jawab. Baik Datuk, jelas. Terima kasih. Ada ni, boleh tak disamakan dengan hutang yang tak dibayarkan? Kalau nakkan pahala, kita halal. Ini tak sama, pada saya tak sama dengan hutang lah. Sebab yang apa ni, yang berhutang ni anak-anak ni lah yang berhutang. Anak-anak yang lain tu yang berhutang. Sebab dia berhutang tanggungjawab tadi ni. Sepatutnya mereka sama-sama menjaga mak bapak yang dah uzur ni. Tetapi yang seorang ni saja keluar duit nak bayar bil contohnya kan. Jadi sepatutnya adik-beradik berkongsi lah. Berkongsi. Lain kalau
kalau masih hidup lagi, kalau arwah ni masih hidup lagi, dia ada cakap, dia kata gunalah duit mak tu untuk bayar bil, tu boleh, tak ada masalah. Tetapi kalau arwah ni tak ada pesan atau tak ada bercakap begitu, tak boleh. Bila dia meninggal tu, maknanya semua jadi pusaka dia, setelah tolak hutang dia tadi. Itu bukan hutang dia, kan? Itu adalah tanggungjawab anak-anak tadi, tanggungjawab anak-anak tadi. Itu pandangan peribadi saya lah, ya. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, tentang penggunaan wang ibu bapa ni, katalah macam saya, ibu saya ada lagi, bapa dah tak ada, tetapi dia memang ada pendapatan lah, memang ada duit lah, maknanya daripada sewa tanah dia apa semua. So kita orang guna duit tu untuk dia punya perbelanjaan, belikan pampers, beli itu, beli ni, kita guna duit tu, tak apa ke tu? Boleh. Tak salah tu. Boleh guna. Sebabnya nak simpan pun buat apa, kita baiklah kita belanja untuk dia. Boleh guna, ya. Kan? Dia sebab yang tanggungjawab anak-anak memberi nafkah kepada ibu bapa yang dah tua tadi ni, jika dia tak ada pendapatan ataupun dia tak mampu lagi bekerja, kan, ya. Itu di situ, ya. Sebab salah satu syarat wajib nafkah ni iaitu dalam hukum syarak dipanggil i'sar ataupun susah lah maknanya. I'sar ni susah lah, ya. Maknanya dia tak ada pendapatan dan juga tak berupaya nak mencari nafkah, ya. Itu datang kewajipan itu kepada waris dia, ya. Dia macam perubatan tak apa, boleh kita orang boleh pakai, kita orang banyak GL. Ya, macam betul. Ataupun kalau perubatan dia macam kita kata nak segera, kita pergi klinik-klinik swasta tu atau kita bayar pakai duit dia tu. Tak apa kan? Ya, betul. Dia bab nafkah ni anak pun sama juga. Jika anak kita tu ada harta yang boleh menafkahkan diri dia sendiri, mak bapak tak wajib bagi nafkah. Ya. Contoh anak kita walaupun masih bawah umur tapi dia ada harta dia sendiri. Ya. Sekarang ni kalau ada juga yang contoh datuk dia hibah cucu dia, kan. Ya, datuk dia hibah cucu dia, bukan hibah lah, menamakan cucu dia ni salah seorang daripada ahli lembaga syarikat dia ataupun pemegang saham kilang dia contohnya, kan. Jadi cucu ni ada pendapatan sebulan 100,000 contohnya pendapatan dia, ya. Jadi bapa ni sebab anak ni ada pendapatan, ya, sekarang ni macam-macam kan, anak ni berlakon lah, ada pendapatan sendiri dan sebagainya. Bila anak ni ada duit, kaya, boleh menafkahkan diri dia sendiri, jadi hilang wajib nafkah dari segi hukum syarak lah, ya. Tidak wajib bapa ni memberi nafkah, ya, sebab dia ada pendapatan sendiri. Wallahu a'lam. Terima kasih, Tok. Okey, itu sebagai analogi lah untuk mudah kita faham, ya, tentang bapa dan mak kita tadi tu, ya. Okey. Gunakan harta ibu bapa untuk kebajikan dia, dapatkan segmen yang terbaik, bukan simpan untuk harta pusaka biar ni. Okey, saya setujulah, ya. Adakah menjadi tanggungjawab anak perempuan juga untuk menanggung nafkah ibu bapa yang sudah tua? Kalau ikut pandangan ulama, termasuk juga anak perempuan, ya. Sebab bila anak perempuan terima pusaka, bila anak lelaki terima pusaka, anak perempuan pun terima ke tidak? Terima juga. Kadarnya berapa? 2-1. RM2 lelaki, anak lelaki, RM1 anak perempuan, 2:1, ya. Jadi kalau ikut pandangan ulama yang terkemudian, ya, ulama mutaakhirin ini, memang wajiblah, ya. Ibu, adik-beradik ataupun anak-anak lelaki dan perempuan ni berkongsi kewajipan, ya. Berkongsi kewajipan. Wallahu a'lam. Kalau buka dalam kitab Ahwal Syakhsiyah,
Syekh Mahmud Muhammad At-Tantawi, saya ingat ada ni yang di pandangan ini nyatakan ya. Okey. Okey, ada soalan lain? Tengok gambar rajah, siapa yang ada buku tengok gambar rajah 29 ya. Tadi gambar rajah 28 ni kan. Muka surat 59. Ni gambar rajah 29 ni saya ingat kes terpencil lah ni ya. Sekiranya simat okay. Persoalan 58 yang di bawah tu, contoh keturunan sisi kepada Datuk Simati atau gambar rajah 29 tu ya. Sekiranya Simati meninggalkan seorang anak perempuan sahaja dan meninggalkan seorang anak lelaki kepada Datuk saudara seibu sebapa, anak perempuan akan mendapat setengah bahagian, manakala anak Datuk saudara seibu sebapa lelaki mendapat pusaka secara asabah, mendapat baki. Jadi tengok gambar rajah tu lah ya. Tengok gambar rajah 29, Simati meninggalkan seorang anak perempuan. Waris lain tak ada. Bapa mati dulu, datuk mati, tengok yang atas kan. Bapa dah mati dulu, MD mati dululah. Datuk mati dulu. Adik-beradik datuk seibu sebapa ni pun mati dulu tapi dia ada anak. Anak kepada datuk. Maknanya bapa saudara sebelah datuk saudara lah ni. Ya. Anak datuk saudara seibu sebapa lelaki, dia asabah. Ya. Anak perempuan sebab tak ada waris lain dia dapat setengah. Anak datuk saudara seibu sebapa lelaki tadi ni dapat menghabiskan baki setengah lagi ya. Itu gambar rajah 59 ya. Okey. Jelas ya? Ada nak tanya ke yang tu? Okey, ada soalan lain? Datuk, kalau yang 29 ni, Ya. dia anak perempuan. Ya. Kenapa dia naik ke atas? Katalah anak perempuan tu dia ada anak lagi bawah dia. Tak boleh ke pergi ke anak-anak dia je, tidak pergi kepada adik-beradik datuk dia tu? Kalau anak perempuan ni ada anak, dia dah terlinding lah. Dengan sebab dah ada anak perempuan. Tak adalah naik ke atas tu kan? Cucu dia anak perempuan, cucu perempuan daripada anak perempuan dia bukan waris. Dia bukan waris ya. Tengok gambar rajah mana ya. Ini tadi. Tengok gambar rajah 4 ya. Gambar rajah 4 ya. Gambar rajah 4 muka surat 30, nampak? Anak perempuan waris, cucu lelaki, cucu perempuan daripada anak perempuan bukan waris. Hitam tu kan? Dia zawil arham dipanggil ya. Dia zawil arham ya. Okey, boleh dapat ya? Faham. Okey. Putus kat situ. Ya, dia dah patah titi dekat situ ya. Dah terlinding. Kecuali anak perempuan tadi juga mati dahulu tetapi dia ada anak lelaki. Jadi anak datuk saudara lelaki tadi tak dapat lah. Ya, cucu lelaki tadi dia daripada anak perempuan tadi dia menggantikan tempat apa ni? Maknya. Tak dapat tadi. Cucu lelaki, cucu perempuan. Kecuali anak lelaki ya. Cucu daripada lelaki baru dapat ya, betul. Tak dapat ya. Okay. Datuk, nak tanya key point kat sini kalau yang dapat ni key point dia kalau ada anak lelaki je, maknanya yang sebelah atas tu kecuali bapa, yang lain-lain semua tak dapat. Betul. Sah. Betul. Ya. Kalau ada anak lelaki putus yang lain tu. Semua titik kayu dah jadi. Dia waris utama kan? Dia waris utama dan dia juga asabah. Kalau bapa pun masih hidup pun dia pun asabah juga.
Dia menghabisi juga. Kalau bapa hidup tapi dia ada anak lelaki juga? Bapa dapat 1/6 je. Ha, Anak- kan? Tapi anak- anak lelaki yang 1/2 Ya, anak ataupun yang akan nasabah. Ya. Pening juga kan. Aduh. Nak kena dia tengok kan betul-betul. Ya, dia ya. kan ikut dari awal. Macam Anis ni celum-celum ni. Baru-baru last-last ni baru ikut. Awal-awal tak ikut. Kena baca sendiri. Allah. Insan. Nah, Dia orang tengok ikut daripada awal ni. Ikut daripada awal. Tapi pun tengok apa ni, tengok gambar jadi- rajah tu. Tengok gambar rajah tu, insya-Allah boleh faham. Ya? InsyaAllah, insyaAllah. Boleh faham. Boleh rujuk lah. Kalau kita ada masalah, kita boleh rujuk lah ni tu. Boleh. Kita tengok balik kan. InsyaAllah. Boleh tanya balik. Kalau kata nak pusing, nak patah belakang, tengok gambar rajah tu macam mana, tak faham, boleh kita boleh patah belakang balik. Ya. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, silakan. Saya nak tanya pasal sepasang suami isteri membeli sebuah rumah atas nama bersama suami dan isteri. Tetapi pembayarannya hanya dibuat oleh si isteri sahaja melalui pinjaman kerajaan perumahan daripada awal sampai akhir. Tapi bila dapat nama bersama dengan suami, tiba-tiba suami meninggal. Habis bila nak dapat itu, belah suami untuk tegak hak lah sebab atas nama suami. Tetapi suami tak bayar 1 sen pun kat rumah tu. Rumah tu isteri bayar sampai habis. Macam mana keadaannya tu, Datuk? Okey. Ini biasa ni ya. Jadi sebab itu bila berlaku kematian salah satu pihak, tak kiralah suami ke mati ataupun isteri ke yang mati, yang pertama kena buat apa dulu? Kena buat pembahagian harta sepencarian dulu. Dia begitu. Jadi bila buat harta sepencarian, contoh dalam rumah tadi ni kan, isteri yang bayar walaupun nama bersama. Ini baru kes saya putuskan di Perak bulan lepas ya. Di Perak bulan lepas, ni sama kes lah ni lebih kurang. Isteri yang loan atas nama isteri 220,000 lebih kurang ya. 220,000 tetapi sebab tanah tu tanah milik suami, jadi letak nak buat loan buat dua nama ya. Nama mana dalam loan tu maknanya 1/2 bahagian isteri, 1/2 bahagian suami. Walaupun wang pendahuluan, ansuran bulanan, potong gaji yang macam puan sebut tadi ni adalah potong gaji semua isteri ya. Jadi yang pertama di mahkamah, bila bawa ke mahkamah diputuskan dulu harta sepencarian ya. Ini yang mustahak. Ya, jadi bila diputuskan harta sepencarian, barulah dapat hak yang adil sebab mahkamah akan tengok berapa banyak sumbangan isteri tadi ni. Ya. Jadi dalam kes yang kita putuskan di Perak ni, of course lah, maknanya bahagian isteri tu besar lah. Ya. Bahagian isteri ni seolah-olahnya lebih daripada 3/4 kalau tak silap saya ya, yang kita bagikan ya. Jadi bahagian suami tu tinggal 1/4 saja ya. Sebab sumbangan dia hanya sumbangan tapak rumah tu saja, tanah tu saja ya. 1/4 bahagian lah. Jadi bila suami tadi, diandaikan suami tadi dia meninggal, yang 1/4 tadilah jadi pusaka. Boleh nampak ya? Ya puan ya? Boleh nampak? Okey Ustaz, yang itu sebab tanah suami. Ni kita beli kerajaan rumah yang dah siap. Ni kita beli daripada tanah rumah tu semua memang kita atas loan kita. Dia tak ada masuk apa-apa pun. Okey. Tapi lepas tu dia meninggal. Lepas tu waris-waris menuntut. Kalau suami tadi, sebab tu dia kena bicara. Bila bicara dalam kes harta sepencarian ni, mahkamah akan tengok. Yang pertama, mahkamah akan tengok sumbangan langsung. Yang kedua, sumbangan tidak langsung. Macam dalam kes di Perak ni, kita putuskan hakim yang terdahulu yang di peringkat bicara Mahkamah Tinggi, hakim putuskan suami tadi ada sumbangan tidak langsung.
yang tu guna nama dia untuk nak buat loan dan sebagainya, dia entitled, dia berhak dengan kadar 1/8, ya, 1/8 daripada atas pencairan itu, ya. Jadi maknanya apa puan, walaupun isteri bayar semua, jika mahkamah mendapati ada sumbangan di pihak suami, tak kira lah dia sama ada sumbangan langsung atau dalam kes ni tadi mungkin sumbangan tak langsung lah, mahkamah akan nilai lah, ya. Mahkamah akan nilai berapa sumbangan tak langsung tu. Mungkin kalau sikit sangat mungkin 10% ataupun mungkin 5% sumbangan tidak langsung tu. Itu mahkamah lah akan putuskan, ya. Wallahu a'lam. Boleh nampak, ya. Jadi maknanya kalau kata mahkamah putuskan sumbangan suami itu tak ada langsung, sumbangan tidak langsung pun tak ada lah, 100% milik isteri lah. Itu mustahak dia bicara. Ya betul Ustaz. Itu yang saya nak tahu tu Ustaz. Milik isteri 100% sebab suami 1 sen pun tak keluar apa-apa. Dia sama dia masuk badan dia duduk kat rumah tu. Tapi bila nak ambil geran tanah tengok nama dia ada, nama kita ada. Jadi kita nak claim tak boleh sebab nama dia ada. Walaupun Tapi dia dengan baik-baik puan. Dengan baik-baik. Bukan kita yang putuskan ni. Ya. Apa yang putuskan? Mahkamah yang memutuskan. Kalau mahkamah memutuskan 100% milik isteri, itulah yang kita ikut. Pejabat tanah pun kena ikut. Ya. Okey. Tetapi kalau mahkamah putuskan ada juga milik suami, hak suami itu 5%. 5% itulah jadi pusaka kalau dia dah meninggal. Dia begitu, ya. Okey. Terima kasih Ustaz. Faham. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ada soalan lain kan? Kalau tak ada, okey, sekejap saya tengok dalam chat. Tak ada, ya? Okey. Soalan last, boleh? Kalau ada. Oh, ni ya. Oh. Kalau ada silakan. Ya, makmum dia kata itu tidak adil apa. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Itu cerita pasal harta-harta tu. Tapi kalau pasal cerita kelengkapan dalam rumah Ustaz. Ya. Suami beli, isteri beli kan? Apinya mangkuk, isteri banyak beli, suami kurang beli. Kakak suami yang beli banyak. Tapi kalau suami meninggal, itu kira harta pusaka juga ke Ustaz? Harta sepencarian kena kira dulu. Sebab beli dalam tempoh kahwin, dalam pengalaman saya lah. Pengalaman saya. Tapi pengalaman ni pada saya tak bagus lah untuk kita tiru. Pengalaman saya waktu di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Sembilan, waktu saya mula-mula kerja dululah. Ya. Sudu garpu pun bagi. Ni bercerai, ya. Bercerai hidup, bukan bercerai mati ni. Ya, dia bercerai hidup ke bercerai mati pun kena bagi harta sepencarian dulu. Dan sebab dalam mahkamah ni kira berapa batang sudu ada, berapa batang garpu ada. Itu saya sebut tadi ni contoh yang pada saya ni lah. Dia pandangan ulama begini, saya bagi inilah secara umum lah. Pandangan ulama bila bercampur harta suami dan harta isteri dalam tempoh berkahwin ni, kalau tak dapat ditentukan berapa persen sumbangan isteri, berapa persen sumbangan suami, tak dapat ditentukan, dah bercampur, kadang suami beli lebih, kadang isteri beli lebih. Bila berlaku begitu, hukum syarak kata apa? Bagi 50-50, separuh. Ya. Tetapi jika dapat ditentukan jumlah dia, dibuktikan mungkin sumbangan isteri 55, beli kelengkapan rumah ni, 60% sumbangan isteri, 40% sumbangan suami. Dia kira macam tu lah. Mahkamah akan bagi macam tu lah. Okey, boleh nampak ya? Kalau yang tak mau bertolak ansur tadi tu lah tu. Sudu garpu pun bagi. Allah. Waktu tu Ali, kalau kita buat macam ni boleh tak? Ya. Kalau saya buat macam ni boleh tak ya Ali? Saya duduk dengan anak-anak saya. Allah kurniakan rezeki saya dapat semua 5 lelaki. Jadi saya tak ada masalah.
Saya duduk semua, saya cerita dengan anak-anak saya, Umi tak tuntut asta pencarian, Umi tak apa semua. Tapi Umi mohon kalau boleh bagi harta, bagi faraid ni sama rata. Bagus. Minta halal apa yang ada semua minta halal, semua kira. Anak-anak kata semua tak ada masalah, semua Alhamdulillah. Bagus tu, bagus. Itu satu ni lah. Jadi maknanya lepaslah kita daripada tersalah memakan harta pusaka, Ustaz. Betul. Boleh. Alhamdulillah. Okey, soalan yang terakhir. Tak sempat dia ni. Kalau ada. Tak ada ya? Kalau tak ada, saya ni lah. Saya serah kepada pengacara majlis. Ya. Baik. InsyaAllah. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan jaza Datuk untuk perkongsian hari ini. Masya Allah. Mudah-mudahan segala persoalan hari ini dapat dijawab. Dan kita akan sambung lagi pada hari ini dan waktu yang sama minggu hadapan insya-Allah. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan bertambah pengetahuan kita, mudah-mudahan bertambah kefahaman kita insya-Allah. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang telah mengimarahkan kuliah maghrib pada malam ini. Kita ada kuliah isyak lagi lepas ini Datuk pada pukul 9.15 malam insya-Allah. Bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Meja Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz dengan 50 faedah dari kisah Luqman Al-Hakim insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Saya mewakili Gema Nur Iman memohon maaf sekiranya ada kata yang tersilap bicara, ada tuturan tersilap atur, yang baik itu datang daripada Yang Maha Esa. Segala kekurangan, kesilapan, kekhilafan datang daripada saya yang menggela hamba. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Datuk untuk menutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, segala kelemahan daripada diri saya sendiri saya mohon maaf lah. Mudah-mudahan barakah pertemuan kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon undur diri dulu ya. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Ya.